yang bagus, ya, yang bertamadun. Kita jadi yang baik cukup. Baik ini dalam arti kata baik segalanya, ya. Kita bukannya virus pembentuk masalah, kita bukan pencetusnya, kita bukan penyebabnya, tapi kita seadanya kita sebagai warga negara yang baik itu, kita faham bahawa semua tindakan kita kalau disalah tafsir oleh pihak luar, dia boleh menyebabkan orang memandang kita sebagai lemah. Dan kalau kita dipandang lemah, kita mudah diperkotak-katikkan. Ya. Bila diperkotak-katik, kita mudah ditindas. Yang dulu-dulu kita kena jajah ni pasal apa? Pasal kita tidak menunjukkan kita kuat. Kita tidak menunjukkan kita bersatu. Jadi dengan itulah sebabnya pihak-pihak berkenaan melihat kita mudah dijajah, ditawan, diperkotak-katik dan segalanya. Jadi kalaulah, ya, hingga hari ini kita masih berpegang pada prinsip yang sama, suka berpecah belah, kan, suka mempertikai, tak mau bersatu, kita akan mengalami keadaan yang serupa juga satu masa nanti. Itu malang. Sebab sekarang ni dah abad 21. Abad 21 ialah abad untuk maju. Kalau kita masih berdolak-dalik dengan istilah-istilah yang tak patut, yang kita sendiri pun tak faham sebenarnya, yang kita perjuangkan itu, ini malang pada keseluruhan negara kita. Okey, bila doktor sebut tentang abad 21, kan kita dalam proses kemajuan, walaupun sedang maju tapi kita cuba berdaya saing lagi, kalau boleh sama taraf dengan negara-negara membangun yang lain. Jadi apa agaknya cabaran yang generasi muda hari ini ataupun ibu bapa sendiri dalam proses untuk mendidik anak-anak mereka ni, kerana proses didikan adalah terbaik dari awal lagi, sejak kecil lagi, kan doktor. Jadi apa cabaran utama dalam orang kata memperkemaskan, memperkukuhkan lagi ikatan, kesepaduan kita rakyat Malaysia supaya semangat patriotik itu sentiasa ada, bukan saja di bibir tapi orang kata dari dalam lagi, dari jiwa kita telah sematkan jati diri kita anak Malaysia. Saya teringatlah waktu saya kecil-kecil dulu, kalau di kampung kan, mak saya dia selalu bercerita. Tak kira bila masanya, bila ada rasa luang aja dia akan bercerita. Dan dia akan bercerita kisah hang tuah. Kebetulan nama saya pun tuah, kan. Jadi dia boleh cerita hang tuah dengan 5 sahabat, kan, bagaimana taatnya hang tuah itu, ya. Kemudian dia menurut semua kehendak pemerintah, kan. Dan dia juga terinyaya akhirnya. Dan saya fikir jati diri kita, kehebatan kita ini kita boleh perkukuhkan andainya kita tahu cerita ini, ya, cerita-cerita yang hebat ini. Pasal itu memang cantik sungguhlah andainya kita dapat memperbanyakkan filem-filem yang matlamatnya ialah perjuangan dan cintakan negara, sayangkan diri, sayangkan bangsa. Ini sangat bagus, sangat penting. Sebab generasi baru ni dia memang banyak masa mereka terbuang untuk perkara yang tidak ada menghala ke kenegaraan, ya. Kalau kita lihat apa game-games yang dia main, kan, apa isu-isu yang dia bicarakan bersama kawan-kawan, kadang-kadang tidak mengalir ke situ. Jadi kita memang kena perbanyakkan, ya. Jadi media kena memainkan peranan tu. Di samping ibu ayah juga, macam Cik Ji kata tadi, ibu ayah dia juga kadang-kadang kena bercerita jugalah, ya. Apa yang dia warisi daripada mak ayah dia dulu, ya. Yang ini mungkin tak ada dalam filem. Siapa nak cerita ni benda-benda macam ni? Kalau macam kata cerita hang tuah tu mungkin ada lagi, kan. Tapi mungkin semangat kenegaraan bernegara yang ada dalam kampung tu, ya, yang ini mungkin kita tak perasan. Rupanya yang hebat memperjuangkan, mempertahankan kampung kita tu ialah atuk kita. Dulu-dulu bersama bapa kita, bersama moyang kita. Wow, naiklah semangat kita. Takkan kita nak buat jadi benda yang tak okey kalau kita faham benda macam tu, kan. Ini masalahnya bila kita tak faham, kita seronok main game je. Main game menembak orang aja. Bila menembak orang tu benda yang tak salah kita tembak, janji kita menang. Ini silap. Itulah menyebabkan kadang-kadang kita ni jati diri kita luntur. Jadi ibu ayah pun kena mainkan peranan juga. Bercerita-ceritalah, berbual, ya, berbual sikit-sikit dengan anak-anak pasal benda-benda yang seperti ini. Saya rasa menarik juga tu. Nanti anak kata, baru tahu ya rupanya moyang kita tu punya pejuang negara, ya mak. Kita boleh mula dengan sejarah keluarga kita dulu lah, ya. Keluarga kita dulu lah sebelum kita mengembangkan kepada sejarah negeri kita, negara kita, kan, kepada anak-anak. Dan selain itu, ya doktor, kalau kita lihat semangat bernegara bukan sekadar penting untuk rakyat kita sendiri amati, untuk rakyat kita fahami, hayati dan sebagainya, tapi ianya penting untuk menarik lebih ramai lagi orang luar, pelancong luar untuk datang ke negara kita kerana mereka ingin melihat kemasyhuran apa yang ada pada sejarah negara kita, apa yang istimewanya negara kita. Semangat itu ditunjukkan oleh rakyat Malaysia. Mungkin doktor ada komentar. Ya, kerana itu kita kena ada ikon, ya. Kita kena wujudkan ikon yang menarik, yang mana kerana ikon itu menyebabkan satu, kita sebagai warga negara kita bangga. Kedua, orang pula kagum kat kita. Orang kagum. Maknanya kalau orang kagum kat kita,
tentulah macam kita pun dah kagum seseorang, ya kan, kita nak jadikan isteri, nak jadikan suami, takkah kita akan menumpahkan seluruhnya kecintaan kita pada dia, dan kita akan lakukan apa saja yang dia perlukan, yang dia nak, ya. Daripada situlah akhirnya wujudnya satu perhubungan intim, kan. Apabila berlaku perkahwinan antara lelaki dan perempuan ini kerana ada kecintaan itu. Jadi negara pun kita kena berkahwinlah dengan negara itu. Maknanya kita mewujudkan satu solidariti yang hebat, supaya kita di luar pun dilihat sebagai satu yang kukuh. Dia kata kau jangan buat main tau, negara tu kau jangan buat main. Kau buat satu perkara je dia akan bangkit. Kan. Kita perlu timbulkan rasa seperti itu supaya orang jadi hormat. Bukan gentar tapi hormat dan nak berkawan dengan kita. Kalau berkawan dengan kita, kita banyaklah untung dia. Pelaburan akan masuk sebab negara kita akan dilihat aman. Pelancong pun akan datang. Itulah dia. Okey, jadi sebelum tu ya Doktor, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di RTB ya, kerana sudilah berinteraksi dalam masa yang singkat bersama kita. Jadi terima kasih kepada Sharina juga panel di sana ya. Okey, dan selain itu bila kita sebut juga tentang kecintaan kepada negara kita, kan, adalah menjadi tanggungjawab kita semua, kan Doktor. Tambah-tambah lagi kita ni negara yang unik, seperti saya katakan tadi, kita hidup dalam berbagai kaum, budaya, bangsa, agama dan sebagainya. Jadi macam mana caranya yang terbaik supaya tidak timbul isu-isu ataupun perkara-perkara remeh yang mungkin boleh menjadi pencetus kepada sesuatu yang boleh menggugat perpaduan negara kita satu hari nanti? Bila kita duduk dalam satu negara yang berbilang bangsa ni, kan, ya, kita selalu melihat persepsi kita bahawa kita kena aman damai, ya, kita saling memahami, saling toleransi. Tapi sebenarnya kita tak dapat nak rasa tau. Sehinggalah kita betul-betul tinggal serumah dengan yang berbeza bangsa ini, baru kita boleh faham. Saya telah alami benda ni. Saya dah cuba supaya betul ke kita boleh wujudkan satu persefahaman, satu semangat persepakatan bersama bangsa lain contohnya. Apa saya buat ialah saya tinggal satu rumah dengan orang Cina, dengan orang India. Dengan saya lelaki lah, memang lelaki lah. Saya ni ialah Melayu, ya. Jadi tiga bangsa ini tinggal serumah. Dari itu apa yang Doktor belajar? Doktor boleh faham tentang budaya, adat mereka dan sebagainya. Banyak perkara yang kita belajar sebenarnya. Sebab apabila kita duduk serumah ni, baru kita tahu dia punya pantang larang dia punya falsafah dia, dia punya fahaman agama dia, apa yang buatkan dia marah, apa yang buatkan dia boleh menerima dan sebagainya. Saya duduk agak lama juga, dekat 6 bulan saya duduk, ya, bersama kawan-kawan berlainan bangsa ni. Baru saya faham, oh rupanya orang India begini, orang Cina begini. Dan satu hari orang India ni pula dia boleh bawa saya ke kampung dia, ya, di Melaka sana, tinggal di rumah dia. Dan bila saya tinggal kat rumah dia tu, menariknya sebab dia begitu faham dengan situasi saya tu, dia boleh arahkan seluruh ahli keluarga dia tidur di luar. Saya sebagai tetamu tidur dalam bilik yang telah pun diletakkan sadar warna putih macam hotel. Jadi saya pun kata, hebatnya mereka menghormati kita. Kerana apa? Kerana kita telah membentuk satu persefahaman, satu kecintaan, satu persepakatan sejak awal. Jadi bila kita pergi ke tempat dia, kita pun dapat banner sebab dia dah bermula daripada satu puncak yang tertentu awal. Kita jangan sebut aja, tapi kita cuba realitikan, kita cuba tengok. Kalau kita boleh mampu hidup seperti itu, maknanya kita memang semangat, diri kita memang hebat, dan insya-Allah kita realitikan di luar, di satu tempat di mana pun lah, di pusat membeli belah ke, di tempat kita kerja ke, kita jadikan itu sebagai satu cara hidup, dan insya-Allah kita akan jadi insan yang harmoni, dan seterusnya negara kita akan jadi negara yang harmoni. Dan realitinya kita hari ini, kan, walaupun hidup dengan pelbagai kaum bangsa, agama dan budaya, tapi kita tetap dapat hidup dalam suasana yang aman, makmur, kan, dengan kesepaduan, dengan saling menghormati, bertolak ansur di antara satu sama lain. Dan selain itu ya Doktor, mungkin Doktor juga boleh kongsikan agaknya apa yang kita boleh berikan kepada anak-anak kita hari ini, anak-anak yang masih kecil lagi, supaya mereka tidak menganggapkan yang sejarah itu, perjuangan mereka yang terdahulu itu adalah sesuatu hanya kisah semata-mata, hanya cerita semata-mata, supaya mereka dapat meneruskan kesinambungan negara kita yang aman, makmur, dan terus menanamkan rasa kecintaan dan rasa patriotik itu. Kerana apa? Kerana sekarang dengan zaman teknologinya, segala kecanggihan, mungkin mereka dah mudah lupa dengan segala perjuangan kerana mereka tidak pernah mengenal jerih-perih mereka yang terdahulu dalam menyemai dan juga memperutuhkan lagi kecintaan pada negara. Ya. Nah, memanglah ya, budak-budak ya. Saya juga dulu masa jadi kanak-kanak kita memang penuh dengan imajinasi, kan.
kita suka tengok watak-watak yang hebat-hebat, ya. Dan kita akan anggap bahawa kalau boleh kita nak jadi seperti watak yang hebat itu, ya. Dapat mengawal pendapatan dia daripada serangan alien dan sebagainya. Jadi superhero kan? Superhero dan sebagainya, ya. Jadi untuk generasi baru ni yang baru-baru lahir, yang biasanya mereka ni tidak memahami, tidak memahami. Memang perlu kita wujudkan ikon-ikon seperti ini supaya semangat itu datang, ya. Perbanyakkan, ya. Watak-watak kartun tu bolehlah, tapi kalau boleh yang betul-betul kita ramaikan, kita banyakkan, kita pelbagaikan, ya. Sebab itu pun sebenarnya yang boleh menjadikan kita ingat. Contohnya di pusat-pusat yang membeli belah tempat tumpuan ramai, apa salah kita letak satu ikon, ikon yang boleh saya fikir waktu ini ialah Hang Tuah lah. Kita letak satu patung Hang Tuah, kan. Kita letak sejarah dia sikit kat bawah, kan. Inilah dia insan yang tak begini lebih kurang, kan. Dan begitu juga mungkin Mat Kilau, mungkin banyak lagi pejuang-pejuang negara yang telah menentang komunis ke sebagainya, kita letakkan. Ambil satu sudut yang kecil. Kita kena lakukan ini. Sebab apa? Kalau kita tak lakukan, kita jangan salah pula generasi baru kalau mereka tidak faham. Sebab kita juga tidak memberikan mereka peluang untuk memahami. Ya kan? Kita tak langsung tak letak apa-apa. Kadang-kadang apa yang ada dalam media kita satu perkara yang tak ada kena-mengena, ya, dengan sejarah, jati diri dan sebagainya. Lepas tu kalau budak-budak ni buat satu perkara yang tak okey, kita pun salahkan budak-budak tu. Salahkan mak ayah dia, salah guru-guru dia. Salah kita juga. Kerana kita langsung tidak mendedahkan mereka pada perkara seperti itu. Ya, mengapa tidak, ya? Anak-anak seperti yang ada sekarang ni, kita letakkan, kita banyakkan. Tak apa mereka baca tak baca tak apa, ya, tapi dia baca kan. Paling tidak dia tengok muka pun jadi, kan. Akhirnya dia akan terkesan dan jadi manusia yang hebat, insyaAllah. Okey, jadi terima kasih kepada Dr. Hashim Tuah Iskandar kerana sudi berkongsi sesuatu yang sangat menarik dan sangat berguna untuk kita satu Malaysia tanpa mengira usia, umur, bangsa, kaum dan sebagainya. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus bersiaran bersama kami, yang pastinya kami bersiaran di Kompleks Kraft Jalan Konleh, Kuala Lumpur. Untuk itu kita akan berlaluan pada semasa 9 dan kita akan kembali seketika nanti dengan informasi yang lebih menarik. Terus setia bersama